Salam sejahtera kepada semua murid-murid dan guru-guru. Hari ini saya ingin membentangkan matematik tingkatan 5, bab 7 sukatan serakan tata terkumpul 1/7.1 serakan. Terdapat 4 ahli kumpulan, iaitu Li Jiandi menyediakan intro, Yap Chen Wen menyediakan presentation and summary, Eng Hui Yin menyediakan presentation, dan Lim Zheng Chong sebagai speaker hari ini. Kelas kami ialah 5 akhlak dan kelas guru matematik kami ialah Cikgu Suyana. Marilah kita melihat 7.1 serakan. Semasa tingkatan 4, kita sudah belajar tentang pengkumpulan tata tak terkumpul menggunakan plot batang dan daun-daun dan plot titik. Dalam bab 7, pelajar perlu mahir membina histogram dan poligon kegelapan bagi suatu set kumpulan. Selain itu, pelajar juga perlu mengetahui selang kelas, had bawah, had atas, titik tengah, sepadan bawah, sepadan atas, dan kegelapan longgongan. Sebagai contoh, pengurus kedai perlu membina histogram untuk mengetahui produk yang mendapat permintaan yang tertinggi. Seterusnya, satu lagi contoh ialah bilangan kes COVID-19 ditunjukkan seperti sebelah dalam bentuk graf Ogif. Graf ini adalah contoh bentuk graf Ogif. Marilah kita melihat formula matematik serakan. Yang pertama ialah formula sains serang kelas, iaitu nilai tata terbesar tolak nilai tata terkecil bagi dengan bilangan kelas. Kedua iaitu formula sepadan bawah, had atas kelas sebenarnya tambah had bawah kelas itu bagi dengan 2. Yang ketiga iaitu formula sepadan atas ialah had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya bagi dengan 2. Had bawah ialah nilai terkecil dan had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Seterusnya ialah formula titik tengah, iaitu had bawah tambah had atas bagi dengan 2. Marilah kita bersama-sama mengira soalan tersebut dengan menggunakan formula tadi. Soalan pertama iaitu mengenal pasti had bawah, had atas, sepadan bawah, sepadan atas, titik tengah, dan sains selang kelas bagi setiap selang kelas yang berikut. Murid-murid boleh mencuba buat soalan ini. Contoh ini adalah penyelesaian bagi soalan itu. Sekarang kita akan belajar tentang kegelapan longgongan. Kegelapan longgongan boleh dikira dengan menambah kegelapan sesuatu kategori kelas dengan kategori sebelumnya. Seperti contoh jodoh di bawah ini. Seterusnya, kita akan belajar tentang histogram. Histogram merupakan suatu pemahiran grafik yang telah dikumpulkan dalam julat menggunakan palang dalam histogram. Raja di bawah menunjukkan langkah-langkah untuk membina histogram. Yang pertama ialah cari sepadan bawah dan atas setiap selang kelas. Kedua ialah pilih skala yang sesuai, kemudian wakilkan kegelapan pada paksi mencang-cang dan sepadan kelas pada paksi menggufur. Yang ketiga, lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama dengan saiz selang kelas dan tinggi berkaitan dengan kegelapan.
Marilah kita melihat bagaimana membina histogram dan poligon kegelapan. Apa itu histogram? Histogram merupakan satu pemahyuran grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram mewakili kegelapan sesuatu kelas. Langkah-langkah membina histogram ialah: pertama, cari sepadan bawah dan sepadan atas setiap serang kelas. Kedua, pilih skala yang sesuai pada paksi menjanjang, wakilkan kegelapan pada paksi menjanjang dan sepadan kelas pada paksi menggufur. Yang ketiga ialah lukis palang yang mewakili setiap serang kelas dengan lubangnya sama dengan saiz serang kelas dan tingginya berkadaran dengan kegelapan. Apa itu poligon kegelapan? Poligon kegelapan merupakan satu grafik yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus dengan cara menyambungkan titik tengah setiap kelas pada hujung atas setiap palang dalam histogram. Langkah-langkah membina poligon kegelapan iaitu: pertama, tandakan titik tengah pada atas palang setiap serang kelas. Kedua, tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kegelapan sifar. Ketiga, lukiskan garis lurus yang menyambungkan titik tengah yang bersebelahan. Seterusnya, marilah kita melihat soalan yang kedua, iaitu jadah kegelapan. Di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kmj-1 yang direkod oleh kamera berangkat laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kegelapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 kmj-1 pada paksi menggufur dan 2 cm kepada 10 puan kereta pada paksi menjanjang. Di samping itu, marilah kita melihat bagaimanakah selesaikan soalan itu. Jadual dan graf ini adalah penyelesaian jawapan bagi soalan itu. Selain itu, poligon kegelapan juga boleh dibina tanpa perlu membina histogram terlebih dahulu. Langkah-langkah membina poligon kegelapan daripada jadah kegelapan. Pertama, tambah satu serang kelas sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kegelapan sifar. Kedua, cari titik tengah setiap serang kelas tersebut. Ketiga, pilih skala yang sesuai pada paksi menjanjang, wakilkan kegelapan pada paksi menjanjang dan titik tengah pada paksi menggufur. Yang keempat, tandakan titik tengah dengan kegelapan yang sepadan. Yang akhirnya, sambungkan setiap titik tengah dengan garis lurus. Selain itu, marilah kita melihat bagaimana membanding dan mendaftar serangkaian set data. Bentuk laporan data terbahagi kepada dua, iaitu histogram simetrik dan histogram bencong. Histogram simetrik merupakan bentuk dan saiz laporan hampir sama apabila dibahagi kepada dua bahagian, kiri ke kanan. Manakala histogram bencong merupakan satu daripada hujung histogram adalah lebih panjang daripada hujungnya yang lain. Bentuk-bentuk laporan data yang lain seperti bentuk U, bentuk J songsang dan akhirnya B-mod. Mari kita bersama-sama mencuba soalan yang seterusnya, iaitu lajak di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang berenang dalam dua acara berbeza. Di bawah menunjukkan dua graf, iaitu 100 m gaya kuat rentang dan 100 m gaya bebas. Pertama, soalan ialah nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Yang kedua, acara yang manakah mempunyai serangkaian masa catatan yang lebih luas, berikan sebab anda. Yang akhirnya, antara gaya kuat rentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi berenang yang lebih baik. Bentuk taburan data tidak selamanya sempurna, oleh itu kena pasti bentuk taburan tersebut secara keseluruhan. Mari kita melihat penyelesaian soalan itu. Jawapan A ialah bentuk taburan histogram bagi acara 100 m gaya kuat rentang ialah bentuk lonceng, manakala bagi acara 100 m gaya bebas ialah seragam.
Jawaban B ialah acara 100M gaya kuat rentan mempunyai serakan yang lebih luas kerana beza masa yang diambil adalah lebih besar iaitu 30 saat. 30 saat dapat daripada 102 saat tolak 72 saat. Jawaban C ialah acara 100M gaya bebas kerana kebanyakan catatan masa berenang adalah lebih baik. Cara menentukan bentuk taburan menggunakan tangan seperti di sebelah. Mari kita melihat soalan. Poligon kegelapan di bawah menunjukkan harga jalan rumah yang dijual di dua buah kawasan yang berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. Garisan yang berwarna biru iaitu kawasan B, yang berwarna merah iaitu kawasan A. Soalan pertama iaitu nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Yang kedua iaitu bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Yang ketiga ialah pada pendapat anda kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar. Marilah kita bersama-sama melihat penyelesaian. Jawapan A ialah bentuk taburan bagi harga jualan rumah di kawasan A ialah pencong ke kanan, manakala bagi kawasan B ialah pencong ke kiri. Jawapan bagi B iaitu serakan harga jualan rumah di kawasan A dan di kawasan B adalah hampir sama walaupun mempunyai bentuk taburan yang berbeza. Jawapan untuk C iaitu kawasan A mewakili kawasan luar bandar kerana kebanyakan harga rumahnya adalah rendah, manakala kawasan B mewakili kawasan bandar kerana kebanyakan harga rumahnya adalah tinggi. Seterusnya, marilah kita mengenalkan apa itu OGIF. OGIF merupakan suatu taburan kegelapan yang boleh dipamerkan dengan melukis suatu lengkung kegelapan longgongan. Apabila kegelapan longgongan suatu tata diplot dan disambungkan, graf berbentuk S akan terhasil. Sangat berguna dalam penentuan kuartil dan bersedio. Langkah-langkah membina OGIF iaitu: pertama, tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kegelapan sifar. Cari sebatan atas dan kegelapan longgongan setiap kelas. Kedua, pilih skala yang sesuai bagi paksi menjanjang yang mewakili kegelapan longgongan dan paksi mengkufu yang mewakili sebatan atas. Yang ketiga iaitu plot kegelapan longgongan dengan sebatan atas yang sepadan, yang akhirnya lukis lengkung licin yang melalui setiap titik tersebut. Murid-murid juga boleh melihat jadual di bawah ini telah menunjukkan kegelapan sifar, sebatan atas dan kegelapan longgongan. Murid-murid juga boleh melihat graf di sebelah itu telah menunjukkan paksi menjanjang yang mewakili kegelapan longgongan dan paksi mengkufu yang mewakili sebatan atas dan plot-plot itu, dan akhirnya menunjukkan lengkung licin. Apa itu kuartil? Kuartil iaitu bagi suatu set data terkumpul dengan bilangan data n, kuartil boleh ditentukan daripada OGIF. Seterusnya, Q1, Q2 dan Q3 ialah nilai-nilai yang sepadan masing-masing dengan kegelapan longgongan. N bagi dengan 4, N bagi dengan 2 dan 3N bagi dengan 4. Marilah kita melihat contohnya, iaitu ketentuan kuartil pertama Q1 sama dengan 1 bagi 4 darab jumlah kegelapan sebagai N. Kedudukan median Q2 sama dengan 1 bagi 2 darab jumlah kegelapan N. Kedudukan kuartil ketiga Q3 sama dengan 3 bagi 4 darab jumlah kegelapan N. Sebagai contoh, jadual kegelapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Soalan yang pertama iaitu bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Marilah kita bersama-sama melihat penyelesaian bagi soalan ini.
Kegelapan pertama menunjukkan kegelapan sifar terus kosong, dan sebatang atas iaitu had atas kelas itu tambah had bawah kelas sebelasnya bagi dengan 2. Untuk kegelapan longgongan, hasil tambah kegelapan bagi suatu serang kelas itu dengan jumlah kegelapan kelas-kelas sebelum. Graf di sebelah menunjukkan lengkung licin dan sebelah atas. Contoh yang kedua yaitu dengan menggunakan ogive yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Contoh di sebelah adalah ogive yang dibina dan di bawahnya iaitu cara menentu kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Penyelesaian bagi soalan ini iaitu 1/4 dalam 60 sama dengan 15. Kita dapat melihat ogive itu, jadi kuartil pertama Q1 sama dengan 199.5 mg. Kedua iaitu 1/2 darab 60 sama dengan 30. Jadi boleh melihat ogive di sebelah itu. Median sama dengan Q2 sama dengan 249.5 mg. Seterusnya 3/4 darab 60 sama dengan 45. Juga boleh melihat ogive di sebelah. Jadi kuartil ketiga Q3 sama dengan 284.5 mg. Di samping itu, histogram longgongan dan ogive boleh dibina menggunakan jadual kegelapan longgongan. Seterusnya, praksi mencancang histogram longgongan diwakili oleh kegelapan longgongan. Contoh histogram longgongan dan ogive adalah seperti di bawah ditunjukkan. Selepas itu, mari kita bersama-sama melihat apa itu persentil. Kita dapat menganalisis suatu tata besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan tata tersebut kepada bahagian-bahagian lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Persentil ialah nilai yang membahagikan suatu set tata kepada 100 bahagian yang sama dan diwakili dengan P1, P2, P3 sampai ke P99. Sebagai contoh, ogive di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Mari kita melihat soalan yang pertama. Berdasarkan ogive tersebut, cari persentil ke-10 sebagai P10, kedua persentil ke-46 sebagai P46. Inilah soalan yang di sebelah itu. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana selesaikan soalan ini. Pertama, 10% daripada jumlah kegelapan sama dengan 10 bagi 100 darab 50 sama dengan 5. Daripada ogive P10 sama dengan 46.5. Jawapan bagi kedua iaitu 46% daripada jumlah kegelapan sama dengan 46 bagi 100 darab 50 sama dengan 23. Daripada ogive P46 sama dengan 63.5. Seterusnya soalan yang kedua iaitu hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temu tugas. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temu tugas? Mari kita melihat penyelesaian bagi soalan. Jawapannya iaitu 92% daripada jumlah kegelapan sama dengan 92 bagi 100 darab 50 sama dengan 46. Jadi P92 sama dengan 77. Oleh itu, hanya calon yang memperoleh skor minimum 77 dalam ujian kecerdasan itu akan dipanggil untuk temu tugas. Graf di sebelah juga ditunjukkan. Soalan yang seterusnya iaitu berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan bawah. Kita dapat selesaikan soalan ini melalui ogive di sebelah itu.
daripada OGIF sama dengan 15 sama dengan 50 dalam 100 sama dengan 30%. Oleh itu 30% daripada Charun mendapat skor 57 dan ke bawah. Mari kita melihat tips. Persentil ke-25 juga dikenali sebagai kuartil pertama, persentil ke-50 sebagai median dan persentil ke-75 sebagai kuartil ketiga. Mari kita mencuba latihan yang seterusnya, iaitu contoh kegelapan di sebelah menunjukkan panjang tapak kaki bagi 40 orang murid. Soalan yang pertama, bina OGIF untuk mewakili tata tersebut dengan menggunakan contoh di sebelah. Yang pertama, kita perlu membina contoh seperti ditunjukkan. Selepas itu, kita dapat membina OGIF di sebelah itu. Dan juga sebadan atas akan mewakili garisan di panjang cm. Mari kita melihat soalan yang kedua, iaitu berdasarkan OGIF tersebut cari persentil ke-20, P20 dan keduanya persentil ke-55, P55. Jawapan bagi soalan ini iaitu 40 dalam 20 bagi 100 sama dengan 8 sama dengan 30%. 40 iaitu jumlah kegelapan dan melalui OGIF di sebelah itu kita dapat P20 sama dengan 23.35 cm. Yang kedua, 40 dalam 55 bagi 100 sama dengan 22, P55 sama dengan 24.3 cm. Soalan yang ketiga iaitu berapakah peratusan murid yang mempunyai panjang tapak kaki 24.6 cm dan ke bawah. Kita boleh selesaikan soalan ini melalui OGIF di sebelah, iaitu 28 orang murid sama dengan 28 bagi 40 dalam 100 sama dengan 70%. Oleh itu 70% murid yang mempunyai panjang tapak kaki 24.6 cm dan ke bawah. Marilah kita bersama-sama melihat rumusan hari ini, iaitu sukatan serahkan tata terkumpul kepada perwakilan tata bagi kepada 2, histogram dan poligon kegelapan dan OGIF. Histogram dan poligon kegelapan kita telah belajar sains selang kelas, titik tengah, sebadan bawah, sebadan atas. Selain itu, kepada OGIF kita telah belajar bilangan tata N, kuartil dan persentil. Seterusnya, histogram terbahagi kepada 2, iaitu histogram simetrik dan histogram bencong. Histogram simetrik mempunyai bentuk lonceng serangga, manakala histogram bencong mempunyai bencong ke kanan dan ke kiri dan juga poligon kegelapan seperti ditunjukkan. Itulah semua maklumat tentang subtopiknya 7.1 serahkan. Sekian, terima kasih.